sebahagian daripada nahwu ataupun tata bahasa Arab. Gini, kalau kita buka kitab I'rabul Quran, dia pembicaraan dia lagu ni lebih kurang ada. Katakan dia buat kul huwallahu ahad. Surah Al-Ikhlas. Dia kata kul, katakanlah. Ini terjemuh daripada kitab ini. Kata perintah yang dibina atas sukun baris mati. Biarlah tidak faham pun, bukan nak ngajar nahwu dan nak royak ni lagu ni. Kitab I'rabul Quran ni lagu ni. Ni terjemuh dia ni. Dia bicarakan maknanya huruf kul tu lain baris mati. Dan fa'il pembuatnya, kerana dia ni kata perbuatan, perbuat dia ialah domir mustatir, ganti nama yang tersembunyi dengan takdirnya anta, awak. Tak faham tak? Biarlah tidak faham riwayat dia. Itu benda yang dibicarakan dalam ilmu ulumul Quran, iaitu dia membicarakan tata bahasa setiap kalimah dalam Al-Quran. Faham? Inilah dia panggil I'rabul Quran. Biar sekurang-kurangnya kita tahu gapo ga ilmu I'rabul Quran ni. Orang pondok dia panggil i'rab. Dia panggil mudah, bahasa mudah dia i'rab. Gapo dia i'rab? I'rab ni i'rab. I'rab gini. Kalau kita kitab Arab kan dia tak ada baris. Dia kitab kita, dia nak test kita reti. Dia tanya cuma i'rab. Mana i'rabnya kita buh baris, kok tak ada baris. Dia kata, boleh dah, apa? Kawan tengok dia ni, tu boleh i'rab dah. Dia boleh i'rab. Mana boleh i'rab. Okey. Ngaji Arab kalau tak reti i'rab tak lagi lah. Sebabnya dia akan baca hak tak ada baris. Macam tadi kan saya tengok hadis-hadis tadi. Dia akan baca benda hak tak ada baris, tubik baris. Ilmu i'rab ni lah yang membolehkan seseorang baca hak tak ada baris jadi ada baris. Faham tak? Itulah. Misalnya ma aghna anhu maluhu wa ma kasabat. Tidaklah berfaedah kepadanya harta benda dan apa yang diusahakan. Ini ilmu lain pula. Dan kalau kita belik dari kitab dia buat ai wa kasabuhu ai waladahu. Maksudnya apa yang telah diusahakan itu ialah anak-anaknya. Maksud usaha tu gapo dia? Anak-anak. Ma aghna bi makna yughni. Tidak akan berfaedah makna tu dengan makna tidak boleh menolong. Ni ilmu apa ni? At-tafsir wa ta'wil. Ilmu tafsir ni. Ni contoh ilmu-ilmu dalam ulumul Quran. Ulumul hadis ada ilmu dia. Ni ulumul Quran. Tadi i'rab, ni ilmu at-tafsir wa ta'wil. Ilmu qiraat. Ilmu qiraat, ilmu baca. Cara nak baca Quran. Ulama pertama yang menyusun kitab yang berkaitan dengan ilmu al-qiraat ialah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Dia meninggal tahun 224. Baik, belum masuk tu qiraat sebenarnya dia panggil al-qiraat sab'ah ni, qiraat 7 ni, inilah yang diiktirafkan 7 jenis bacaan. Kita ni salah satu daripada 7 bacaan. 7 pula dia pecah pula. Cuba tengoklah. Ni jenis qiraat, lepas qiraat dia ada ni, jenis qiraat dia ada Nafi' al-Madani. Itu salah ni sekadar nak tunjuk jenis-jenis qiraat, jenis bacaan. Ibnu Katsir al-Makki nama qiraat. Abu Amr al-Basri, Abu Amil al-Dimashqi. Ada 3 lagi dah, ni 4. Kemudian daripada qiraat ni dia ada riwayat. Riwayat dia qalun. Ada riwayat daripada Nafi' al-Madani ni, jenis qiraat dia ada 2 riwayat. Selagi dia panggil warsh. Dia baca warsh. Al-Bazzi, Ibnu Katsir al-Makki dia ada riwayat Al-Bazzi dengan Al-Bazzi kumbul. Tak ingat ni, dia kata sebut ni belah mana pun tak kerti nak buat ni. Ilmu ni, orang mahir ilmu qiraat ni. Macam ada gambar dia panggil ni Akademi Al-Quran tu kan. Dia petang dia suruh baca tu. Dia kata cuba baca dengan qiraat riwayat qalun warsh. Jadi peserta tu boleh baca. Kan? Lagi dengar orang baca lagu ni. Abu Amir al-Basri pun ada 2 riwayat pula, Ad-Duri dan As-Susi. Bukan makanan Jepun, sushi. Ada riwayat Hisham, Abu Amir ad-Dimashqi dan riwayat Ibn Zakwan. Tak ada hak kita. Mana hak kita? Kita baca apa kita ni? Hafs. Duk mana Hafs? Cuba tengok lagi. Asim al-Kufi,
Hamzah Al-Kufi hanya cukup 7. Tadi 4 dah. Al-Kisai Al-Kufi. Riwayat dalam Asim Al-Kufi ni ada Syu'bah. Ni bawa kita. Duduk sini. Kecilnya kita tu. Bukan kira riwayat. Satu riwayat daripada 7 jenis bacaan riwayat Asim Al-Kufi. Kita tahu hari ni. Demo duk ngaji Quran duk baca, kita duk baca semua ni kan. Tapi hak ni lah menguasai dunia sehingga tilawah guna hak ni. Masuk tanda tilawah Quran kalau baca riwayat lain tak boleh. Dia suruh baca dalam riwayat hafaz. Jadi kita ni sebenarnya riwayat hafaz dalam Quran Asim Al-Kufi. Biar boleh sebut dah, sebut Asim Al-Kufi. Huruf sa' tu dah. Asim. Asim Al-Kufi. Kita ni riwayat Asim Al-Kufi. Dalam qiraat Asim Al-Kufi riwayat hafaz. Kan? Huruf hafaz, huruf za, hafaz. Huruf sa' hafaz. Hamzah Al-Kufi ada 2, Khalaf dan Khalad. Al-Kisai Al-Kufi ada Abul Harith dan Ad-Duri. Itulah dia. Semua 7 qiraat. Sebelum kita cuba kita tengok sekejap dah. Kita nak dengar lagu mana. Kalau bunyi lah, saya rasa ada sini ni qiraat. Nak dengar salah satu daripada qiraat Waras. Waras. Apa ke tidak kita ni lah. Pujuk hidup. Hidup suara. Ini baca Waras lah. Waras ni tulis Waras, riwayat Waras. Ada bahasa lain sikit dah. Tapi semaya isu sekarang Cikgu Sukri jangan jadi tim baca lagu ni, lari habis orang kan. Tapi narawiyahnya ada 7 bacaan tu dan apa ni dia diterima dan ada 2 riwayat setiap satu. Maka jadi 14 lah dah. 14 riwayat. Jadi lepas pada ni kalau kita dengar orang baca, salah dia tu baca, salah tak sepuang kita aja. Benda ada. Ada 13 lagi. 13 cara lagi bacaan. Okey. Setiap satu riwayat, setiap satu qiraat ada 2 riwayat. Kan tak? 7 kali 2 14. Kita ni 1/14. Kemudian ilmu an-nasikh wal mansukh, ilmu dilik yang kena dilik. Supaya tak ada hadis tadi ada. Contoh tengok tak? Lagu mana ayat dilik ni? Mari ayat lagu ni. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Maksudnya, dan orang-orang yang hampir mati di antara kamu serta meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya mereka, iaitu diberi nafkah sagu hati, makan, minum dan tempat tinggal hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari tempat tinggalnya. Setahun orang mati isteri. Lah ni setahun ke tak? Tak. Buat apa ia jadi tidak setahun? Kerana surah Al-Baqarah ayat 240 tu dinasahkan. Mari ayat. Berdasarkan ayat ini dapatlah difahami bahawa iddah bagi wanita yang kematian suaminya ialah selama setahun penuh. Ni dulu, hukum dulu. Letih orang tino zaman dulu nak jumpa kening nak cara boleh calon baru nak waktu lelaki tunggu setahun. Lah ni 14 hari. Ini hukum dulu. Hukum hawa Islam. Kemudian turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan
yatarabbasna bi anfusihin arba'ata ashhurin wa ashra, dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu sedang mereka meninggalkan isteri-isteri, hendaklah isteri-isteri itu menahan diri, iaitu mereka beriddah selama 4 bulan 10 hari. Ini jadi 4 bulan 10 hari ni. Jadi ayat ini pula menunjukkan bahawa isteri-isteri yang kematian suami hendaklah mereka itu beriddah selama 4 bulan 10 hari. Justru ayat ini menjadi nasih, mendilik ke atas hukum yang pertama, dan ayat pertama tadi telah dimansuhkan. Tak boleh pakai dah hukum tu. Namun kita dah pakai ni ayat Quran ada ni untuk ngaji nasih wal mansuh. Kita kata begitu. Sementara dia ngaji tafsir, dia pergi buku ayat tadi. Mak saudara dia mati. Tak boleh, setahun. Ambil mana? Ni ayat Quran ni. Kita pergi dekat dia. Dia tak ngaji nasih wal mansuh. Ada ayat yang dilik, yang terdilik. Faham tak? Jadi ilmu ni dibicarakan, ada kita kau nah. Mana ayat nasih, mana ayat yang mansuh. Okey. Kemudian sejarah awal tentang kitab An-Nasikh wal Mansukh yang dapat dikesan ialah bermula pada abad ketiga Hijrah. Tokoh ulama yang menyusun kitab yang berkaitan dengannya ialah Abu Ubaid Al-Qasim bin San'ah. Popular dia ni, banyak ilmu dia buat dia ni. Kemudian ilmu asbabun nuzul. Ini nombor 5. Apa asbabun nuzul? Sebab-sebab turun ayat. Okey, lagu mana? Contoh. Tu contoh lalu. Suatu ketika umat Islam dan Yahudi saling membanggakan kiblat masing-masing. Ada juga orang Islam dan Yahudi duk menyahu. Orang Islam kata Baitullah, orang Yahudi kata Masjidil Aqsa. Pakai balah dua tu. Orang Yahudi berkata Baitul Maqdis lebih utama dari Kaabah kerana di sanalah tempat berhijrahnya para nabi dan ia terletak pada tanah suci. Boleh tahan dia banyak alasan dia boleh buat. Nabi mu sendiri tu masa Isra dengan Mi'raj dia kata kena duduk dia Baitul Maqdis dulu baru boleh Mi'raj dah. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dia kata. Jadi duk balah-balah gitu. Umat Islam pula berkata Kaabah lah yang paling mulia dan utama. Balah mari. Maka turunlah ayat 9 surah Ali Imran. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangunkan untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang ada di Makkah. Makkah dua sebutan ada, yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Jadi bisa Makkah lagi sebab dia orang Yahudi kata rumah pertama ialah Baitul Maqdis sebab Nabi dulu lagi. Nabi Ibrahim lagi Nabi mari ayat ni sebelum Masjidil Aqsa, Masjidil Haram dulu, Kaabah dulu. Kemudian ilmu ini juga bermula pada kemunculan ilmu ini juga bermula pada abad ketiga Hijrah. Ulama yang mempelopori penyusunan dan pembukuan ilmu asbabun nuzul ialah Ali ibn al-Madani. Okey. Kemudian ilmu al-Makki wal Madani. Mekah, Madinah. Kita faham situ. Ilmunya kena. Banyak dia ilmu kita dalam ulum hadis ni. Makki, Madani, Mekah, Madinah. Contohnya surah Makki. Ni. Surah An-Nas dia panggil surah Makki. Qul a'udzu birabbin nas. Contoh surah Madani pula idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi dalam kitab ni dia telah buat kategori pengasingan. Ini surah Makki, ini surah Madani. Faham? Gapo Makki, gapo Madani ada tajuk kita baca depan. Ini mula-mula ni kita sebut sepitah lalu dulu. Okey. Ilmu ini dibincangkan secara khusus bermula pada abad ketiga Hijrah. Penyusunan ilmu ini dipelopori oleh Muhammad Ayub Ad-Diris. Kemudian ilmu Fadailul Quran, kelebihan Al-Quran. Ilmu ini membincangkan tentang kelebihan Al-Quran. Contohnya, tengok ni. Ada hadis an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramatil bararah walladhi yaqra'u bil Quran. Ini nak tadi kan gapo tadi ilmu i'ra tadi kan. Ilmu i'ra ni lah nak suruh biar boleh baca tak ada baris. Ni saya baca gini guna ilmu i'ra nak baca ni. Siapa dia nak reti ilmu i'ra kena masuk kelas bahasa Arab. Ngapa dah. Ni tengok saya baca dia tak ada baris dah. An Aisyah apa? Itu ilmu i'rab dah. Qala Rasulu, nak baca Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Qur'ani. Dengar baca dah. Ma'as safaratil kiramil bararati walladhi yaqra'ul Qur'ana. Tengok dah. Baca Al-Qur'ana pula. Mana? Apa tu? Iqra' ajar. Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatatatta'u fihi fa huwa alaihi syaqqun. Mana baca lagu tu? Lahu ajran rawahu Muslim. Ada terjemuh kali? Oh, tak terjemuh. Apa tak ingat ni. Gini. Daripada Aisyah berkata, Nabi bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir dengan Quran. Ngaji dia boleh mahir. Ma'as safartil kiramati bararah, boleh duduk bersama dengan satu istilah as-sarf al-kiramatil bararah ni, malaikat-malaikat, orang-orang yang aulia, para nabi, para rasul. Boleh masuk grup tu, kita boleh duduk bawah kemah dia seksa. Orang yang mahir Quran. Jadi tidak, kalau kita pergi mengaji Quran itu niat ni sah. Mudah-mudahan Allah maksud dalam ni dah. Baik, pahala mana orang yang tak reti? Orang tak reti lagu ni. Walladhi yaqra'ul Quran, dia guna fi'il mudhari' sini wa yatata'u. Ya ta'u ni supaya Melayu juga. Dia baca sakut-sakut. Sesiapa yang membaca yaqra'ul Quran, orang yang baca Quran wa yatata'u, yang baca ketuk-tak. Dia main al-jan kok mana ni alih-alih datang lah. Dia main gitu dah. Sekat baca. Fa huwa alai syaqu, berat nak bacanya, peluh nak boleh baca. Tak apa. Lahu ajran, boleh 2 pahala. Hadis sahih riwayat Muslim. Inilah dia kelebihan Quran. Dibincangkan dalam ilmu fadailul Quran. Nampak tak? Ini contoh yang dibincangkan dalam tajuk Fadail Quran. Antara tokoh ulama awal yang membincangkan ilmu ini ialah Abu Ubaid Al-Qasim As-Salam dan Abu Bakar Muhammad Al-Qasim Al-Ambari yang menghasilkan kitab Ajaibul Quran, keajaiban Al-Quran. Kemudian ilmu nuzulul Quran. Kalau boleh cepat sikit pada ilmu hadis dah. Kalau kita habis cepat goni kita boleh carry hok hadis dia pula takut lambat habis tu dah. Nuzulul Quran, turun Quran. Hak tadi sebab nuzul. Ni dia bincang Quran tu, misalnya kita kata apa ni Lailatul Qadar ke apa, dibincang dalam ni. Okey. Ilmu ini membincangkan tentang cara-cara bentuk dan peringkat penurunan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tajuk daripada nuzulul Quran. Quran turun daripada Allah, turun ke Baitul Izzah ke apa semua tu kan, yang dia turun selama 22 tahun 2 bulan 22 hari secara berasal kepada Rasulullah tu kan. Jadi waktu dibincang dalam tajuk ni ilmu nuzulul Quran. Ilmu ini dipelopori oleh dan dibahaskan oleh Abu Bakar Muhammad Al-Qasim Al-Ambari dalam kitab Ajaibul Quran. Kitab tersebut turut membincangkan tentang penurunan Al-Quran dengan 7 huruf. 7 huruf tu bukan 7 huruf, 7 qiraat tadi kan. 7 bilangan surah, bilangan ayat serta kalimah. Kemudian ilmu gharibul Quran. Ilmu gharibul Quran. Gharib ni macam-macam tadi. Gharibul hadis. Kalimah huruf yang mana dia membincangkan kalimah-kalimah yang pelik dalam Quran, yang payah kita faham. Contohnya perkataan kuruk. Orang Arab tak faham kuruk gapo ni. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perkataan kuruk gapo dia? Wal mutallaqat, para isteri yang diceraikan, orang yang ditolak. Tadi isteri yang mati suami. Isteri yang kena cerai, yatarabbasna, dia kena tahan diri dia. Edahlah ni. Thalathata quru, 3 quru. Ni ulama depan 3 kali kering kau 3 kali mari. Ini jadi yang orang panggil berbeza pendapat di kalangan ulama fiqh mazhab. Kan? Jadi perkataan kuruk ni ini dibincangkan dalam Gharibul Quran. Ulama pertama yang menyusun kitab yang berkaitan dengannya ialah Abu Bakar As-Sijistani yang menghasilkan kitab Gharibul Quran. Boleh lagi? Boleh. Bagus setengah jam boleh tak? Ilmu amsalul Quran. Amsal ni apa? Misal. Contoh-contoh.
perumpamaan yang ada dalam Quran. Quran kita dia banyak kan perumpamaan dah. Allah telah membuat perumpamaan perumpamaan dah. Daraballahu masalan. Allah telah membawa satu misal. Itu contoh dah. Ulama ilmu ini membincangkan tentang perumpamaan serta perbandingan yang terdapat dalam Al-Quran antara tokoh ulama yang terkenal dan membicarakan ilmu ini ialah Al-Mawardi. Contohnya cuba tengok lagu mana dia bincang. Mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai, tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Ini banding ni. Kalau kita derma kerana lillah, kerana sabilillah, dia kata serupa kita tanam sebuah butir tu sebutir, lepas tu pohon tu tumbuh, tubik 7 takar, setiap takar 700 butir. Jadi 700 butir, 100 butir. 100 kali 7, 700. Maknanya derma sekian, Tuhan balas 700 riyal. Investment kamu sampai begitu mau. Labu 100 boleh 1,700. Ya, 1,700 dah. 17. Jadi Tuhan nak suruh kita berasa suka menderma ni, dia bawa contoh. Mungkinlah pada masa ni budaya orang Arab ni dia tak boleh, dia kata pagi tu bi air liur lah kalau dengar jenis pohon subur ni dah. Muka tanah dia tanah pada pasir. Bus butir naik 7 butir. Oh ya, jadi ini orang panggil amsal, misal-misal, contoh dalam Al-Quran dibincangkan dalam ilmu amsalul Quran. Kemudian ilmu majazul Quran. Majaz ni kata-kata sindiran. Okey. Contoh di dalam Al-Quran, di antaranya kata janah sayap dalam surah Al-Isra ayat 24. Waqfid lahuma janahal dhulli minar rahmah. Dan rendahkan sayap penghinaan terhadap kedua mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dia ayat tu dia suruh buat baik buat baik pada ibu bapa. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dia suruh buat baik pada ibu bapa, dan dalam ayat sambungnya itu dia kata bila dengan ibu bapa ni cuma perendah sayap. Kita mana ada sayap? Perendah sayap. Jadi sayap di sini ialah orang panggil majaz, satu kataan sindiran, pinjaman. Betul tak? Kataan bukan perkataan sebenar. Ulama yang mempelopori dan menyusun kitab yang berkaitan dengan ilmu ini ialah Ibnu Abdul Salam dengan kitabnya Majazul Quran. Kemudian ilmu ayatul muhkamat wal mutasyabihat. Ayatul muhkamat wal mutasyabihat. Itu ayat-ayat yang nyata dan ayat-ayat kesamaran. Dalam Quran ini dia ada ayat nyata dan ayat kesamaran. Ilmu ini muncul pada akhir abad ke-7 Hijrah. Ia membahaskan tentang ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat yang terdapat di dalam Al-Quran serta perbezaan antara keduanya menurut gaya bahasa Arab. Cuba tengok contoh. Ini ayat hak lain muhkamat, aqimus solah wa atuz zakah, diri kelas sembahyang dan tunaikan zakat. Hak tu panggil muhkamat, jelas dah. Hak mutasyabihat ni cuba tengok. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Tuhan yang bernama Ar-Rahman itu berada di atas arsy. Saya garis tu berada di atas je sebab orang Arab dah guna perkataan istawa ni berada. Wa qadal amru fastawat 'alal judi dalam ayat tu. Bahtera Nabi Nuh dah. Akhirnya kapal Nabi hidup ini tu berada di atas bukit Judi. Orang Arab dah terima ayat tu, boleh terima dengan nyata. Istawa dia guna. Istawa ni juga. Fastawat 'alal judi. Duduk tersadai di atas bukit Judi. Pada ayat lain pula, hak kita duduk baca naik kenderaan, kamu dia subhanallah tidak. Kita tengok sebelum dia kata. Wa idza stawaitun 'alaiha faqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza sabari. Wa idza stawaitum, istawa ana. Apabila kamu berada di atas kenderaan, itu jelas. Maka berkatalah subhanalladzi sakhkhara lana sampai habis. Betul tak? Jadi perkataan istawa ni orang Arab terima berada di atas. Tiba-tiba
Dia kata Tuhan pun berada juga di atas arah. Otak tak diterima lah muka Tuhan ni bukan jenis benda. Di sinilah berbalahnya ulama-ulama. Inilah dia panggil ayat mutasyabih. Ada ulama kata tak disebut istawa ni. Takut kita jadi keliru nampak Tuhan copoh butis orang. Maka dia tukarlah istawa ini kepada istilah istaula. Istaula maknanya menguasai, memerintah. Baru nampak ili sikit dia kata Tuhan memerintah di atas arasy. Apa dah? Katanya ulama sebelum hal ini pula, apa je kita nak pergi ubahnya dia kata. Ada dia kata dia mau jumpa hadis Nabi suruh ubah. Dia di situ pula. Tak ada dia kata. Apa yang nak ubahnya? Jadi dia falsafah tak sepagi ni. Inilah dia panggil salah dan khalah. Apa dah? Sinilah dia kata habis pakai Wahabi. Dok sini. Asalnya mari situ. Dia kata istiwa ni bermakna istaula, katanya orang nak ubah. Katanya Ibnul Arabi, seorang pakar bahasa. Dia kata tak boleh kata istiwa tu dengan makna istaula. Sebab makna aku pakar bahasa dia kata. Istaula ni dia kata memerintah setelah berhempas pula untuk mendapatkan kuasa. Adakah Tuhan begitu? Lemah Tuhan nak mendapatkan kuasa tu terpaksa berhempas pula. Kalau menggunakan istaula maknanya mu telah menghina Allah. Sedap juga dah. Jadi bukan kelah kita nak bahas tak siapa dah. Jadi nak ayat ni gapo saya nak ayat ni. Inilah dia ayat mutasyabbiha. Lama habis tajian ni. Buat selutih ni. Kunci saya mati Ada. Ilmu jadalul Quran. Jadal ni makna perdebatan. Hujah-hujah. Dibicara. Bagaimana Tuhan ilmu ini juga muncul pada abad ke-7 Hijrah. Ia membincangkan tentang hujah dan dalil yang digunakan dalam Al-Quran dalam menetapkan sesuatu menurut gaya bahasa Arab. Ulama yang menjadi pelopor dan penyusunnya ialah Najmuddin At-Tuli. Tengok ni. Contohnya ayat surah Al-Mu'minun ayat 91. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'hu min ilahin id ladhaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum ala ba'din subhanallahi amma yasifun. Allah tidak mempunyai anak dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Sekiranya Tuhan banyak, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa apa yang diciptakannya, dan sebahagian dari Tuhan itu akan mengalahkan sebahagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifat. Tuhan ajar cara berjadal, berdebat. Orang musyrik, orang kafir kata Tuhan ni ada anak. Jadi Tuhan waktu pergi hujung, kalau Tuhan ni dia kata ada dua, Tuhan ada anak. Faham tak? Jadi kalau Tuhan ni dua, Tuhan ni tiga, dia kata maka masing-masing Tuhan tu balik nak pening masing-masing. Kalau bukan Tuhan dia kata. Tengok cara dah. Kalau ada dua Tuhan ni kata aku nak waktu hujan hari ni. Ada kata Tuhan aku nak marah hari ni. Belah tak letih balah dua tu lah. Jadi inilah cara Tuhan mengajar jadal, perdebatan. Jadi bincangkan dalam ilmu yang khusus. Kemudian ilmu aqsamul Quran. Aqsam ni mana sumpah. Ilmu ini juga muncul secara langsung pada penghujung abad yang ke-7 Hijrah. Ilmu ini membicarakan tentang jenis-jenis sumpah yang terdapat dalam Al-Quran. Ulama pertama yang menyusun kitab yang berkaitan dengannya ialah Ibnul Qayyim. Ini contoh dia kan. Wal-laili idza yaksha. Wa sini. Kadang-kadang kita reti Arab ni, wa ni untuk bermakna dan. Ini bukan dan, ni demi. Wal-lail, demi malam. Jadi demi ni sumpah. Kita makhluk Allah ni kita hanya dibenarkan sumpah nama Allah saja, jangan sumpah nama orang lain. Wallahi, demi Allah. Tuhan dia sumpah belaka. Wattin wal-laili wad-duha, dia guna sumpah. Watallah, kadang-kadang dia guna tallah. Watallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Dan demi Allah, apa kata demi itulah dia panggil aqsamul Quran. Kemudian barulah masuk bab yang kedua. Kita nak bincang masuk dalam Al-Quran. Mungkin kita pergi dalam 5 minit lagi dah. Saya nak berhenti 10.45 sebab ada nak sebut dulu sikit dah. Kita pergi 5 minit ya.
Bab barulah kita masuk Al-Quran. Muka surat apa tu? Muka surat 13. Dia habis ni tajuk ni. Pengertian Al-Quran. Al-Quran ni apa dia? Cuba tengok sini. Cara nak faham definisi tengok ni. Kita tengok ni. Quran ni kalamullah. Tuhan kecil. Dia pernah terima tu. Kata Tuhan tu kalamullah. Diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan Jibril. Tengok catatan ni mudah faham tak? Saya gustan semalam. Kalamullah ada definisi lepas ni. Tengok catatan tu. Terus tengok buku. Kalamullah turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan Jibril dan ditulis dalam bentuk mushaf. Ada Quran kita, dia panggil mushaf. Waktu turun tu bukan mushaf. Bacaan itu dibaca oleh Nabi, kemudian ditulis dalam mushaf dan disampaikan kepada kita dengan jalan mutawatir. Saya sebut dah bagi mutawatir ni atas pada sahih lagi. Tak ada orang boleh bahas, tu orang terima pula. Orang panggil mutawatir. Ginilah saya kata khabar mutawatir, ia tak payah kita cek. Apa dia? Perdana Menteri pertama Tengku Amir Rahman. Tidur kawan nak sahih dulu, nak tengok buku sejarah. Tak ada orang go lah bila dia. Orang ke dia, orang terima. Tak ada orang nak kata orang lain. Betul tak? Ini satu contoh perkabaran mutawatir. Kalau benda sahih tu, dia hari tu kita tak tahu lagi. Setelah kita cek, oh sahih. Nampak dia. Ada lain. Mutawatir ni tak payah cek sahih tak sahih. Sahih tu memang orang tu cara berlaku. Itu orang mutawatir. Orang kata berlaku dalam lagu tu. Okey tak? Kemudian dimulakan daripada surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Membacanya adalah ibadah. Itu nama definisi Al-Quran. Kalau tulis dalam bentuk ayat, kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan Jibril, ditulis dalam bentuk mushaf dan disapa kepada kita dengan jalan mutawatir, dimulakan dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Membacanya adalah ibadat. Baca saja tak faham pun ibadat. Cuba tengok ke definisi dia. Ni dia tulis definisi dah. Catat saat ni dah. Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan Jibril alaihissalam yang ditulis di atas mushaf yang dipindahkan melalui jalan mutawatir, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, dan membacanya adalah ibadah. Saya buat catat gini nak masuk peksa mula ulumul Quran. Nak hafal payah tulisan. Saya buat catat je, fikir buat catat je. Dan saya suka tanya, saya UPN dulu, saya suka buat catat semua. Kita jadi payah nak hafal perkataan, kita buat catat, buat raja. Ini nak faham buat lagu tu dah. Okey. Pengertian dari segi bahasa Al-Quran. Al-Quran menurut pengertian bahasa ialah bacaan yang berasal dari kalimah Arab qiraah. Kita aja qiraah. Quran mari situ. Iqra qiraah kita aja dengar dah. Maksud sebenar adalah seperti dalam ayat 18 surah Al-Qiyamah. Dia sebut sini, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Maka apabila kami telah menyempurnakan bacaan kepadamu, maka bacalah menurut bacaannya. Jadi Quranah ni mana? Bacaannya. Nampak tak? Perkataan Quran ni sebenarnya dari segi bahasa bacaan. Dari segi istilah, ni banyaklah segi istilahnya. Pelbagai pengertian yang diberikan oleh para ulama, misal As-Suyuti. Saya suka sebut As-Suyuti, ini ulama kita. Ulama mazhab Syafi'i di abad yang ke-10 Hijrah. Orang pondok, orang ngaji mana pun, ngaji pekoh mana, Imam Sayuti ni memang dia kenal benar tak? As-Suyuti. Orang Melayu buah anak dia buat Sayuti. Dia sebenarnya Suyuti. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana tidak dapat ditandingi oleh musuhnya walaupun satu ayat. Imam Asy-Syaukani pula kata Al-Quran ialah kalam Allah yang azali yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibaca dengan lisan dan dipindahkan kepada kita secara mutawatir. Lebih kurang ada. Tapi cuma dia ulama ni dia cuba definisi dengan ilmu dia. Tengok ulama kalam. Ilmu kalam ni dia mencakap zat Allah dah. Kan kita mengaji ilmu kalam dah. Tak boleh mengaji sifat 20 sini dah. Ilmu kalam kan.
Dia dok main zat sifat. Jadi dia cuba ulah. Dia cuba beri pengertian Al-Quran ni dalam konteks ilmu dia. Dia kata Al-Quran ialah kalam yang ghaib serta azali daripada zat Allah. Dia tak boleh tinggal zat ni. Yang mana ia sentiasa bergerak dan tidak ditimpa apa-apa bencana. Tak tahu lah ke mana tanya dia, ke mana dia waktu definisi. Dia ulama alam kan. Lepas tu ulama mutaakhir ni pula dia kata Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia tidak dapat ditandingi oleh musuhnya walaupun satu ayat, dan dikira ibadat sesiapa yang membacanya. Rumusan kita ambil kesimpulan dia. Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan mukjizat serta ditulis di dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dikira ibadat kepada siapa yang membacanya. Barulah kita masuk minggu depan kelebihan Al-Quran. Apa yang saya sebutkan gini.